A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan buat tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau Al-Farabi, barisan jawatan kuasa, begitu juga pemimpin tempatan lah, yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam salah satu rangka program Semarak Cinta Rasul, Semarak Cinta Rasul, yang mana tuan-tuan dan sekalian, kita pada bulan ini kita menyemarakkan perasaan kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul, satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday dia walaupun dia dah lama tak ada. Orang lain kalau kita buat macam tu, tak seman gilo khabar kat orang. Macam tu lah kan. Seman ni macam mana nak cakap? Seman lah kan, macam tu kan. Tak tahu lah orang Putrajaya je bahasa Poning lah kan, orang Poning, macam tu lah. Jadi kita sebenarnya bertuah tuan-tuan, sebab kita berada di dalam, kalau ditanya kita ni, kita dengarkan ayat kadang-kadang imam baca dalam surah Ar-Rahman tu kan? Rabbi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan? Nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan, kan? Dalam banyak-banyak makhluk tuan-tuan, Allah tak ambil, ada dua jenis makhluk lah. Dua jenis makhluk, iaitu makhluk hidup dengan makhluk mati. Makhluk mati contoh rostrumnya, mikrofonnya, botol ni makhluk mati ni, kan? Kalau tak on ni pun dia tak function, macam tu lah. Dan kita tak dijadikan makhluk mati, lahir-lahir jadi mejo, macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi makhluk hidup. Syukur dan satu hal, dalam makhluk hidup tu pula ada tiga jenis. Satu, tumbuh-tumbuhan, mujur tak lahir jadi robong. Rebung. Kau tak faham, robung tak faham, kan? Kalau jadi robung, dah tentu jadi lauk lepas syamah, kan? Tak jadi binatang, tak jadi tumbuh-tumbuhan, tak jadi juga binatang. Bayangkan lahir kat perut kangaroo tu, loncek kau jual, kan? Ataupun jadi, kita tengok binatang-binatang dalam National Geographic Explorer, kan? Kita bikin, saya ingat arwah abah ini punya kelakar lah, kan? Pernah kita orang naik motosikal daripada Soman nak balik kampung kat Batu Kikik, break emergency sikit lagi nak langgar lembu tu. Abah, binatang betul lembu ni, abah. Saya pun cakap, memanglah binatang bah, ya betul lah abah cakap. Itu ayat penyata abah cakap, kan? Tak, Allah Ta'ala tak pilih kita kalau jadi lembu, jadi kobau, jadi kambing, kan? Poning. Tapi Allah pilih kita jadi manusia, kita kena syukur. Dalam banyak-banyak manusia pula, kita kena bersyukur sebab Allah Ta'ala tak pilih kita ni jadi orang bukan Islam. Allah pilih kita jadi Islam. Malahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang baru masuk Islam menangis menghargai nikmat Islam yang dia dapat. Kita yang daripada kecil berdapat Islam ni macam tak ada apa-apa, ya kan, macam itulah, kan? Dah lama macam itulah, kan? I dari kecil Islam macam itulah, kan? Dan kemudian di kalangan pula umat Islam, kita dilahirkan Islam, dah lah Islam, umat Muhammad pula lagi, Allahu Akbar, bertuah, dah lah Islam, umat Muhammad kat Malaysia pula duduk,
Kan? Setiap tompek mana toboh heboh kalau surau tak pasang ikon. Nampak ya men? Ini nama surau kacau tau. Nampak tau? Kacau keliling. Nampak? Boleh nampak lah pada luar ramai tak ramai. Boleh nampak. Alhamdulillah. Ini satu pencapaian. South sampai belakang nampak. Kan? Nak makna kata nak beritahu Allah Ta'ala pilih kita. Sebab ada setengah orang nak dapat semayang macam ni pun tak dapat. Nak duduk dengan ceramah macam ni pun tak dapat. Tak dapat. Ada setengah negara tu orang Islam nak azan pun tak boleh pakai speaker. Tak boleh. Bantal nak naik kat corong yang kat menara hotel tu. Kalau keluar nak takak nak manggil orang semayang. Kita ini nak nikmat Allah Ta'ala bagi. Itu sebab nikmat yang kita kena syukuri. Dan bila kita tengok Nabi ni, akhlak ni, Nabi ni memang hebat daripada kecil lagi dipelihara akhlak. Sebab kalau kita tengok Nabi ni anak yatim, dia tak sama macam orang lain. Kalau kita tengok budak-budak kan, kalau budak ni goram ni, biarlah dia tu memang macam tu lah perangai dia, mak ayah dah tak ada. Nampak ayat? Dia mak ayah dah tak ada. Kita kaitkan perangai dia tu dengan mak ayah dah tak ada. Tapi Nabi mak ayah tak ada, tapi perangai elok. Apa sebab? Sebab Nabi ni dijaga. Nabi ni dijaga. Seorang-seorang jaga. Kan? Ayah meninggal, mak meninggal, pak saudara jaga sampai hari dewasa, pak saudara pula meninggal. Isteri jaga, isteri meninggal. Ya, mak nak bagi tahu kita dijaga. Jadi jangan bagi alasan mak ayah tak ada. Tu sebab kalau jumpa anak yatim, jangan kita sabut kat dia. Sabarlah dik. Acik faham susah jadi anak yatim ni. Apa kau jo cakap macam tu? Bagi semangat ke benda tu. Dik, kau ni bertuah dik. Tak apa jawab tak tu. Kenapa lah cik? Sebab Allah Ta'ala pilih kau dik macam Nabi. Macam Nabi. Kenapa lah? Sebab Nabi anak yatim, kau pun anak yatim. Tapi kalau Nabi boleh berjaya, adik pun boleh berjaya. Macam tu cakap kan dia. Nampak tak? Macam tu ayat kita kena bagi kat dia. Tapi anak yatim ni yang bawah 15 tahun lah. Kalau yang anak yatim 40 tahun tu salah cakap kan. Lepas tu bangku apa banda kan. Situ tu kan. Dan kalau kita tengok dalam membentuk keluarga sunnah ni, kita tengok Nabi ni sendiri, perangai Nabi. Bondo yang paling basic sekali adalah akhlak Nabi. Perangai. Tuan-tuan orang perempuan tengok drama Aku Tujuh kan? Saya tak dapat dengan ngangguk dah. Saya tak tengok, saya awal dah sampai ke surau dah. Macam tu ayat kan, macam tu lah. Tak kisahlah. Maknanya kalau tengok drama lah, tak kisahlah drama dulu-dulu pun kita tengok kan, Mulur Syamno jadi hero. Tak lama tu dia jadi abah dah. Dulu Jalaluddin Hasan jadi hero, lepas itu dah jadi ayah, dah jadi atuk. Sekarang ni hero bertukar-tukar lah. Tiba-tiba sekarang siapa nama? Remy Ishaq, Samsul Lebat. Samsul Lebat termasuk pula, tak salah bukan. Apa Remy Ishaq, lepas tu tak siapalah pelakon-pelakon sekarang ni kan. Makna nak beritahu hero bertukar-tukar. Betul tak? Tapi tuan-tuan, yang bertukar penceramah, tapi hero sama. Nampak? Watak utama bab akhlak baik, buat perangai baik, bercakap elok, sobi elok. Itulah satu-satu, the one and only Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa ceramah baiklah. Semarak cinta Rasul dah tentu cerita pasal Nabi. Cerita pasal Ramadan, cerita Nabi juga. Kan? Kita cerita pasal raya pun Nabi juga. Cerita pasal korban pun cerita pasal Nabi juga. Makna kata kehebatan Nabi kita ni melampaui zaman. Kan? Tak adalah cakaplah macam mana pun. Nabi kita hebat. Michael H. Hart meletakkan Nabi kita adalah tokoh yang berpengaruh. 100 kan, 100 pemimpin paling berpengaruh seluruh dunia. Daripada dulu sampai sekarang dia letak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati. Kita tak boleh approve senarai itu bukan sebab dia nombor 1 tu Nabi okey. Tapi nombor 2 tu sampai nombor 100 itu bukan semua tu layak susun dengan Nabi. Aduh, pula macam-macam. Ronald Reagan pun susun di situ. Kan George Bush pun masuk dalam tu, macam mana? Pening kan?
Mahatma Gandhi pun cakap, kalaulah Muhammad tu masih ada, tentu kekacauan kacau bilau dalam dunia ni tak ada hari ni. Orang semua akan rujuk Nabi. Itulah.